Assalamualaikum, saya Zaliha dari Smile Art Channel. Kali ini saya nak berkongsi lagi, berkisar tentang topik-topik hutang dan kenapa topik hutang ni cukup membuat kita emo ya. Ya, memang siapa-siapa pun bila kita berbicara tentang keuangan dan hutang, siapa pun rasa emo sebab kita rasa tergugat, kita rasa tak selamat. Jadi otak kita, saya memang cukup suka, otak kita dia akan berusaha untuk mengalihkan. Dia rasa sekarang kalau kita bincang tentang hutang, otak dah tahu dah kesan kepada fizikal kita. Jadi kita akan, itu kenapa kita akan jadi ego. Kita tak nak berbicara tentang hutang, kita akan jadi rasa emosi. So kita alihkan perhatian kita kepada perkara lain yang menyebabkan kita ignore tentang keuangan dan hutang. Lebih kurangnya macam itulah. Ya, bila kita berbicara tentang hutang, dengan sendirinya emosi kita akan menjadi toksik ya. Kita akan menjadi marah, kita akan rasa takut kan masa hadapan macam mana ya, ada hutang tertunggak ke. Kita akan rasa kecewa dengan keuangan kita, kenapa macam ni, masalah ya tak berubah, macam ni juga. Kita akan rasa risau ya, tidur malam tak boleh nak tidur malam, kita rasa sedih ya, kita rasa marah mungkin dengan pasangan kita lah, dengan bos lah, dan mulalah kita pergi jauh lagi dan melibatkan politik. Okey. Kenapa kita sensitif sangat dengan hutang ni? Yalah, bila kita fikirkan balik, kita tidak didedahkan daripada kita kecil tentang keuangan, ataupun kita dah didedahkan daripada kecil dengan hutang ni. Saya kata kenapa kita tak didedahkan? Kita tak diajar pun oleh ibu bapa kita. Hutang ni macam mana, keburukan hutang, kebaikan hutang, apa hutang yang kita boleh buat, apa hutang kita tak boleh buat. Ibu bapa saya tak ajar, tapi tak tahulah anda macam mana kan. Kita tak diajar oleh ibu bapa kita tentang mengurus wang dengan betul. Dan hutang kita, bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak susun, nak bayar, kita tak diajar. Kenapa ibu bapa kita tak ajar? Sebab dia orang pun tak diajar juga oleh ibu bapa mereka. Betul tak? Lepas tu bila kita pergi sekolah, kita tak diajar juga ilmu keuangan di sekolah. Tak ada ilmu keuangan dalam sekolah. Anak saya sekarang pun saya tengok, mana ada bincang tentang keuangan. Tak diajar. Dulu pernah kita dengar simpanlah. Tapi untuk kita hutang ke, mengurus wang ke, tidak ada mata pelajaran yang mengajar anak-anak kita untuk mengurus wang dengan cara yang betul. Kenapa? Kerana cikgu pun tak tahu juga. Cikgu tak dapat daripada sekolah yang sebelum tu, sebelum diorang jadi cikgu, diorang pun tak dedah juga ilmu keuangan tu. Lepas tu kita dah pergi college, kita dah pergi universiti, sampailah kita ada PhD ke, kita ada master ke, hutang, masalah hutang dan keuangan tidak dibicarakan, tidak didedahkan, tidak diajar. Kenapa? Kenapa tu saya tak tahulah kan. Ada, tapi saya nak bincang tu dia kemudian kali. Kali ni kita tak diajar benda tu, jadi penerimaan kita sukarlah kan. Jadi kita akan generasi akan datang akan menerima keadaan yang sama, akan berhadapan dengan keadaan yang sama kan. Lepas tu bila kita dah okey, sekarang kita tak didedahkan. Dan masalahnya kita orang Melayu pula ya. Kita kembali kepada kita orang Melayu ni, kita diajar berhutang daripada kita kanak-kanak lagi. Sebab saya dulu masa saya darjah 3 ke, saya ingat mak saya bagi duit untuk pergi bayar hutang pinjamanku. Hutang kain, hutang kapek. Lepas tu kita belajar dah kutu barang. Kutu barang sebenarnya pinjaman. Kalau kutu simpanan wang tu lain lah kan. Itu pun hutang juga. Lepas tu kita habis kerja, habis belajar kita kerja. Bila bekerja, kita dah start dah hutang kereta, hutang kredit kad lah, hutang sekarang lagi lah hutang PTN lah. Dah banyak dah hutang, dah kan. Jadi bila keadaan macam tu, tak tahu lagi, kita hanya orang kata begitu saja, try and error.
tak ada orang yang apa kita, kan? Kita macam juga orang-orang lain, sama juga masyarakat di luar sana, kan? Itu sebabnya saya pernah kata dalam video sebelum ni, kita tak tahu identiti kita sebenarnya. Katalah sekarang tentang keuangan, kita acuan masyarakat, kita ikut-ikutan, kita mengikut. Bila kita bekerja, you ambil hutang ni, baguslah hutang apa ni, kena ambil hutang peribadi ni, inilah peluang untuk dapat hutang pinjaman peribadi. So kita pun buat pinjaman peribadi. Itu kita dipengaruhi oleh orang luar. Kita dalam kehidupan harian kita atau kehidupan kita sekarang, kita belum jumpa diri kita yang sebenar. Kita adalah ikut-ikutan orang lain, kan? Sebab kita human being, kita adalah social, kita hidup berkelompok, tapi kita perlu belah berusaha. Okey, bila saya sebut pasal hutang, kan? Saya ni naif juga, kan? Bila saya dah lalui benda semua tu, saya dah belajar, saya dah improve. Bila kita tahu rakan-rakan datang mengadu ada masalah, kan? Banyaklah masa saya jadi acting CRN dulu, staff datang mengadu masalah, tapi banyak kaitan dengan tekanan tu, dengan perasaan masalah keluarga tu adalah berkaitan dengan wang, dengan isu wang. Anak ke apa ya, sahabat lah, adik-beradik ke banyak akibat daripada tekanan keuangan tu sendiri. Kalau Melayu dengan hutang, jangan lupa juga, Melayu dengan hutang ni, hutang sudah mendagingkan orang Melayu. Ingatlah kita ya, sebagai orang Melayu, kita dah kena mula daripada sekarang untuk didik anak-anak kita tentang keburukan hutang ni. Sebab sekarang kalau bandingkan orang tua dulu, kan, dia orang kerja sendiri, dia orang tak didedahkan macam suka untuk mendapat pinjaman. Katalah ibu bapa saya dulu, kan, dia orang kerja sendiri, jadi untuk mendapat pinjaman itu adalah memang suka. Cuma pinjaman kereta tu boleh, tapi pinjaman-pinjaman lain tak boleh. Macam rumah ke tanah ke lain-lain tu macam kena beli dengan cash. Kereta je lah, walaupun tak ada income, kan, tak ada apa sangat, tapi kereta second hand yang anggaran yang harga tu kurang, dia orang dibenarkan untuk berhutang. Bila keadaan ibu bapa kita atau keadaan kita dahulu dengan keadaan anak-anak sekarang, generasi milenial ke generasi Z ke whatever generation sekarang, dia dah pendedahan untuk expose kepada hutang tu terlalu luas. Kalau saya dulu, saya belajar nursing, kan, saya join, saya diikat kontrak, saya dibayar pula allowance bulanan. Tapi sekarang dia orang kena ambil PTPTN, dia orang kena ambil pinjaman pelajaran. Saya dulu saya tak. So bila kita belajar, kita dapat allowance lagi, kita kerja lagi. So habis certain macam 5 years, kan, kita dah kontrak, habis kita kerja, kita tak ada hutang. Masalahnya anak kita sekarang, kita hantar sekolah, hantar college, dia orang kena ambil pinjaman, dan bukan sikit-sikit ya, 60, 70 ribu, 80 ribu. Ikut kos yang dia orang ambil tu, itu adalah beban yang pertama untuk dia orang. Bayangkan dia orang kahwin lagi, kan, nak ambil hutang pinjaman kahwin lagi, kan, lepas tu dengan hutang pelajaran, lepas tu dah ambil kahwin pula, hutang nak kahwin ni, lepas tu dah kahwin, dah ada anak lagi, lepas tu mana hutang kereta lagi, rumah tak terbeli lagi. Kalau saya nak ikut, saya rasa banyak lagi saya membebel kali ni. Tak ada, bukan niat saya untuk membebel ke apa ke, tak. Sebenarnya ini adalah perkongsian. Kita jangan takut menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan adalah lebih baik daripada kita ignore. Kalau orang tua-tua dulu, kan, kalau kita nak bawa pergi klinik, dia orang tak nak.
Diorang tak nak sebab diorang takut kalau pergi klinik, pergi check, pergi buat check up kan. Dah banyaklah penyakit, dah tahu elok-elok tak tahu ada kencing manis, darah tinggi. Sekarang mak dah tahulah ada kencing manis lah, darah tinggi. Sama juga dengan kita. Jadi kita tak nak tahu benda tu. Kita takut nak tahu kita punya tahap keuangan tu. Sebab kita dah ada insting kita ada firasat kita rasa yang kita tak selamat bila kita berbicara tentang wang. So saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah saya bincang lagi ya di lain kali. So semoga kali ini bila kita ada yang berbincang tentang masalah wang, so lebih bersikap terbuka lah ya, untuk kebaikan bersama dan juga kebaikan generasi akan datang, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.